Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk bulan Agustus yang Tuhan sudah pimpin kami sampai tahun ini. 天父，我们感谢你带领我们进入今年的8月份。 Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau tetap menuntun kami semua. 我们感谢你仍然引导我们每一个人。 Biarlah hati kami boleh terus terarah kepada Tuhan. 愿我们每个人的心都想望着你。 Dan ibadah ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. 在今天崇拜里面，我们愿意思想你的话， Supaya kami benar-benar bisa mengerti petunjuk Tuhan dalam kehidupan 让我 kami. 们清楚你在我们生命中的引导。 Tolonglah ya Bapa supaya kami semua dipersatukan dalam kebenaran firman-Mu. 帮助我们每个人在你的真理里面合一。 Dengar doa kami 垂听我们祷告， dalam nama Tuhan Yesus 靠 Kristus. 耶稣的圣名。 Amin. 阿门。 Kita bersama-sama akan membaca Yosua 21 ayat 43 sampai 45. 我们来读一段的经文，约书亚记第21章第43节到第45节。 Bahasa Mandarin bacakan dulu kemudian bahasa Indonesia. 我们先用中文来念一遍。 约书亚记第21章43节到45节。 这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地赐给以色列人，他们就得了约，住在其中。耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们事行平安。他们一切仇敌中没有一人在他面前站立住。 耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有漏空，都应验了。 Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan diri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan bagi kita yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们已经读了并遵行神话语的人有福了。 Saudara, kita akan merenungkan tentang semua janji Tuhan yang terpenuhi. 我们今天要思想上帝所成就的各样应许。 Saudara, 3 ayat yang singkat ini mengatakan bahwa semua janji Tuhan terpenuhi. 这3节经文把神的应许应验告诉我们。 Saudara, dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. 耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。 Ayat 45 adalah ayat yang menjadi kesimpulan di dalamnya. 第45节成为所有的总结。 Saudara, di sini ada kata yang 6 kali dipakai. 在这里有一句话6次被应用。 Dalam bahasa Ibraninya disebut kol, 那么希伯来文叫做 call， yaitu diterjemahkan bahasa Indonesia semua, seluruh, segala. 那么翻译成为所有的一切的。 Itu artinya lengkap, komplit. 告诉我们神的应许是完全的， Jadi tidak ada satu pun yang ditinggalkan. 没有一样被放弃的。
Dan dari 6 kali disebutkan ini, 那么在这6次的这个使用中， yang paling penting adalah siapa yang mewujudkannya. 那么最重要的是谁给他们成就， Siapa yang menggenapi janji itu, 谁来成就这应许， yaitu Yahweh. 那就是耶和华。 Ya, 4 kali digunakan di dalam 3 ayat ini. 那么在这3节里面4次被应用， Jadi saudara, kalau melihat dari ayat-ayat ini, Yosua jelas ingin menegaskan hanya Tuhan yang bisa menggenapi 那么 janji-janjinya. 在这里约书亚要强调，唯有耶和华能够成就他的应许。 Mengapa Tuhan yang bisa memenuhi? 为什么只有耶和华能够成就 Karena 呢？ Tuhan itu setia. 因为上帝是信实的， Karena Tuhan itu bisa dipercaya. 因为耶和华是可信的， Karena Tuhan juga yang telah berfirman. 因为耶和华亲自说出这应许， Karena dia juga yang punya kuasa. 他有权柄， Jadi saudara, tidak ada yang bisa menghambat kuasa Tuhan. 没有任何的势力可以拦阻上帝的全能。 Saudara, dari sini kita belajar satu hal. 那么在这里，我们学习一样事情， Kita harus terus bergantung kepada 我 Tuhan. 们必须信靠我们的上帝。 Kalau saudara dan saya berdoa 当我们祷告的时候， dan doa itu dipenuhi oleh Tuhan, 那么上帝已经成就了我们所求的。 saudara harus ingat satu hal. 那你要记得一样事情， Karena Tuhan. 是因为上帝。 Saudara tidak boleh mengatakan karena saya yang berdoa. 你不能说是因为我向他祷告， Saudara tidak boleh mengatakan karena saya doanya bagus. 你不能说因为我祷告很好， Saudara juga tidak boleh GR, oh karena saya setia kepada 你 Tuhan. 不能自信的说我对主忠心。 Apalagi kalau saudara katakan, oh karena saya punya kemampuan. 何况你要说我有能力， Tidak, saudara. 不是， Saudara, kita tidak mungkin bisa setia terus-menerus. 我们不可能一直的忠心。 Saudara, kita ini orang berdosa. 我们是一个罪人， Kita sering berbuat salah. 我们常常做错事。 Ketika saudara dan saya berbuat salah, 当你我做错事的时候， itu artinya kita sudah tidak setia 那 kepada 就是 Tuhan. 说我们已经对主不忠心了。 Karena itulah saudara, tidak ada di antara kita yang bisa membanggakan diri. 所以呢，我们当中没有一个人可以自夸。 Jadi kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, 若是你我面对困难， lalu kita berdoa kepada Tuhan 那我们向上帝祷告， dan semuanya Tuhan tolong, 那么上帝已经帮助了我们， saudara harus punya satu kesimpulan. 那我们要有一个总结， Karena Tuhan. 那是因为上帝。 Tidak boleh mengatakan karena saya. 你不能说是因为我本身， Karena doa saya bagus. 因为我的祷告很好， Karena saya memang orang baik. 因为我是好人， Tidak boleh, saudara. 不能。 Jadi jelas sudah ini 4 kali disebutkan karena Tuhan. 在这里4次提到是因为耶和华， Saudara, ayat-ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan menggenapi semua 那 janjinya. 么这几节经文告诉我们，上帝是怎样成就他的应许。 Saudara, ini adalah foto ya yang diambil mengenai tanah Kanaan. 那这里我们看到一张图画，是关于迦南地。 Ya, saudara tentu tidak bisa memfoto semuanya ya. 你不能完全拍到， Kalau mau dilihat dari satelit, waduh lebih kecil lagi nanti. 就是我们从卫星来向下面看更微小。 Tapi apa yang ingin dikatakan dalam Yosua ini? 那么在约书亚记里面所要提到的是什么 Yang 事呢？ digenapi adalah tanah perjanjian di Kanaan itu diberikan kepada bangsa 那么告 Israel. 诉我们，这迦南地已经赐给以色列人。 Mengapa saudara tanah perjanjian itu diberikan kepada bangsa 那 Israel? 为什么这应许之地赐给以色列人 Nah, 呢？ ayat ini mengatakan dengan jelas sekali. 那么这几节经文告诉我们，清楚的告诉我们， Karena Tuhan bersumpah kepada bapak leluhur Israel memberikan tanah Kanaan. 因为耶和华照着向他们列祖启示所应许的一切话。 Saudara, Abraham ketika dipanggil keluar dari negeri orang tuanya,
那么，当上帝呼召亚伯拉罕从他的父家出来的时候， Saudara, Abraham terus berkelana ke sana kemari, tidak ada tempat yang tetap. 那么亚伯拉罕一直流浪，没有固定的地方 Begitu pula dengan Ishak, Yakub, 啊。再加上这个以撒、雅各也是如此， bahkan sampai kepada anak-anak dari Yakub Israel 一 itu. 直到雅各的孩子们， Saudara, sampai akhirnya mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun. 最后呢，他们在埃及地做奴隶430年， Mereka tidak punya tanah untuk tempat tinggal 他 mereka. 们没有固定的住处。 Saudara, kita bayangkan saja, saudara, kalau misalnya kita hidup di zaman sekarang, 那我们可以想象，或在现今的时候， kita nggak pernah punya rumah. 我们没有一个家 Memang sebutannya cukup keren sih, kontraktor. 啊，我们可以住一个房子， Kontraktor karena apa? Kontrak terus. 那一直住房子。 Saudara, ketika kita terus kontrak rumah, sudah betapa melelahkan bukan? 可是我们不断的住房子是何等的辛劳， Bagaimana kita pindah-pindah tempat. 我们要多次的搬家， Saudara, itu baru hidup kita di zaman sekarang. 那是现代人的生活。 Tapi pada waktu itu Abraham sudah dengan kekayaan yang begitu banyak sekali. 那我们可以想象过去的亚伯拉罕他是哪样的富 Mereka 有， punya lembu domba yang begitu banyak. 他们有很多的牛羊， Ya mereka selalu bongkar pasang kemah-kemah 他 mereka. 们要一直搬迁他们的会幕住 Ketika 处。 Ketika pindah-pindah pun mereka harus cari tempat kalau bisa ada sumur. 然后是他们搬迁的时候呢，他们要寻找有水的地方。 Bahkan sudah pernah mereka pun berebut sumur bukan? 他们也曾经跟别人争夺这个井， Karena mereka menggali tanah sampai ke dalam. Ketika didapatkan air itu berebutan. 当他们挖地去寻找水源的时候，那么发现了以后跟别人争夺。 Saudara, orang yang terus hidup berkelana begitu susah 那 sekali. 过游牧的民族生活是不容易的，很痛苦的。 Saudara, Tuhan bersumpah. 那么上帝启示， Kalau dipikir-pikir Abraham, Ishak, Yakub nggak pernah punya tanah perjanjian. 那么亚伯拉罕、以撒、雅各，他们根本就没有属于自己的地。 Selama hidup mereka, mereka nggak pernah menikmati tanah perjanjian. 他们由生以来，他们没有拥有自己的地， Itu diberikan kepada anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub. 那是给他们的后代。 Ya, jadi saudara, janji Tuhan itu digenapinya itu begitu lama sekali. 那么上帝的应许经过很长的时间才得做应验。 Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, 当我默想这段经文的时候， kalau Abraham, Ishak, dan Yakub itu bisa terus setia kepada Tuhan, 那么亚伯拉罕、以撒、雅各他们可以忠心的跟随主， mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi 他 janjinya. 们仍旧相信上帝要成就他的应许。 Walaupun dalam hidup mereka nggak pernah menikmati, 虽然在他们的生活中，他们从来没有享受过， mereka tetap percaya kepada 他们 Tuhan. 仍然相信， Saudara, ini luar biasa sekali. 这是一个非常的事情。 Ini yang namanya orang yang setia. 这就是忠心人的一个表现。 Sekali lagi, kenapa mereka bisa setia? 那为什么他们能够忠心呢？ Tentu bukan karena kekuatan mereka sendiri, 不是因为他们自己的能力， tapi karena mereka percaya kepada firman Tuhan. 那是因为他们相信上帝的 Bahwa 话。 firman Tuhan itu akan digenapi. 那么上帝的话要得做应验。 Saudara, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. 上帝是创造宇宙万物的上帝， Dan Tuhan itu pemilik langit dan bumi. 那么上帝是宇宙万物的拥有者。 Dan kita tahu Tuhan menempatkannya. Manusia ditempatkan untuk menguasai dan mengelola. 那么上帝把我们人类安置在其中来管理这个世界。 Saudara, manusia memang ditempatkan dengan pengertian demikian. 那么上帝是怎样的安排我们？ Bahkan sudah Tuhan menetapkan batas-batas kediaman manusia. 那么上帝自己也已经安排了人
住的这个界限。 Itu dikatakan di Kisah Rasul 17 ayat 26. 在《使徒行传》17章26节里面讲述过。 Dan pada zaman itu Yosua, Israel ditempatkan di tanah Kanaan. 那么当时呢，以色列人被安排在迦南地。 Saudara ingat pada waktu kita membahas kitab Bilangan dan kitab Ulangan. 当我们学习民数记和生命记的时候， Tuhan ingatkan kepada bangsa 那么 Israel. 上帝提醒以色列人， Ingat ya, saya berikan tanah Kanaan ini bukan karena kamu lebih baik dari bangsa-bangsa yang tinggal di tanah 你 Kanaan. 们要记得，我把迦南地赐给你们，不是因为你们比外邦人更好， Tapi karena bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan yang aku ingin musnahkan mereka. 那是因为我要毁灭迦南地的民族。 Dan alasan yang penting dikatakan yang kedua ini. 那么最重要的原因是提到了， Karena aku telah bersumpah kepada nenek moyangmu, aku akan memberikan tanah Kanaan ini kepadamu. 那是因为我已经向你们的列祖起誓，要把这个地赐给你们。 Jadi saudara, Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel waktu itu. 上帝把迦南地赐给以色列人， Bukan karena bangsa Israel lebih baik dari bangsa-bangsa yang 不 ada 是 di 因为 Kanaan. 以色列人比迦南地的外邦民族更好。 Jadi saudara di sini saudara dan saya harus mengerti intinya. 那我们必须要明白这个重点。 Nah saudara, saya ingin melanjutkan kepada beberapa hal yang kita lihat 那我 bersama. 们来看接下来的事情。 Nah saudara di sini gambar bagaimana Tuhan memberikan kepada setiap suku-suku Israel tanah-tanah yang ada. 那么上帝把这个迦南地分派给以色列的支派， Di sebelah selatan untuk Yehuda dan sebagian untuk Simeon. 那么南部是给犹大，还有一部分西面。 Ya, di sebelah kanan itu saudara yang kalau saya berarti ya betul sebelah kanan saudara yang atas itu Manasye. 那么你们看这个上面是马拿西， Ya, saudara ini semua gambar peta bagaimana setiap suku 12 suku Israel itu mendapatkan tanah di Kanaan. 那是上帝安排把迦南地分派给12个支派。 Nah, saudara inilah yang kedua ini adalah kerajaan Israel. 那么旁边的图画是以色列国。 Ya, pada waktu di zaman Yosua mereka belum punya raja. 那么约书亚的时代，他们还没有王。 Nanti akan masuki zaman hakim-hakim. 那么以后他们进入士世的时期， Setelah melewati ratusan tahun, 那么经过了几百年的时间， lalu mereka minta raja. 那么他们向上帝求一个王， Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja. 他们要像这个列国一样有自己的王。 Sampai Samuel begitu sedih sekali. 那么撒母耳感觉到非常的伤心。 Saudara, Tuhan berkata kepada Samuel, 那么上帝对撒母耳说 "Kenapa kamu sedih? 那为什么你忧伤呢？ Bukan kamu yang ditolak, 不是他们拒绝了你， tapi aku yang ditolak." 那是他们拒绝了我。 Jadi Tuhan berkata kepada Samuel, 那么上帝对撒母耳说 "Bukan kamu yang ditolak Samuel, 不是以色列人拒绝你， tapi aku Tuhan yang ditolak oleh 乃是 Israel." 以色列人拒绝了我这个上帝。 Israel tidak mau Tuhan menjadi raja 以 mereka. 色列人不要上帝成为他们的王。 Nah saudara, saya berikan langsung peta kerajaan ada Israel dan kerajaan Yehuda. 那么我把这个图画给你们看，上面青色的是以色列国，下面红色的是犹大国。 Ya. Sebelah utara itu atas kerajaan Israel dan sebelah selatan kerajaan 那 Yehuda. 北方是以色列国，南方是犹大国。 Tapi saudara ingat dalam catatan Alkitab, 那么你们看这个圣经的记载， akhirnya kerajaan Israel ya utara itu ditaklukkan dan dihancurkan oleh Asyur 那北方的以色列国最后呢被亚述人所毁灭。 tahun 721 sebelum Masehi. 大概主前721年。 Dan akhirnya 10 suku yang di utara itu tercerai berai tidak punya lagi tanah 那 perjanjian. 么北方的这个12个支派
他们被分散，没有自己的地方了。 Mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa 他 asing. 们就跟外邦民族混杂在一起 Istilahnya menjadi blasteran. 他们就会杂种的民族。 Dan akhirnya mereka disebut sebagai orang Samaria. 那么他们被称为撒玛利亚人。 Di zaman Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus pernah ketemu perempuan Samaria. 那么在主耶稣的时代，他曾经面对撒玛利亚妇女， Murid-murid kaget. 那么门徒们很吃惊。 Kok Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria? 那为什么主耶稣跟撒玛利亚人谈话呢？ Bagi orang Yahudi, saudara, orang Samaria itu sudah bukan umat pilihan. 那么对犹太人来说，这个撒玛利亚人不是上帝的选民， Karena darah mereka sudah tercampur dengan darah bangsa-bangsa 因为 lain. 他们的血统已经跟外邦民族混杂。 Nah, sudah akhirnya 10 suku ini boleh katakan sudah susah sekali untuk ditemui. 那么北方这个设各支派很难再寻找。 Nah, yang kerajaan Yehuda Selatan, 那么南方的犹大国， akhirnya mereka dikalahkan, ditaklukkan, dan ditawan ke Babel. 那么他们最后是被巴比伦所毁灭、所俘虏。 Tahun 587-586 sebelum Masehi. 前580年的时候， Dan akhirnya mereka menjadi Yehuda. 那么最后呢，他们成为犹太人， Dan akhirnya kita sebut menjadi Yahudi. 就是我们今天所说的犹太人。 Nah, saudara, ini yang selatan ini boleh katakan cuma hanya 2 suku, 那么南方只剩下2个支派， yaitu Yehuda dan Benyamin. 那么犹大跟便雅悯， Ya, tapi masih ada sebagian Lewi juga. 还有一些利未人。 Ya, tetapi saudara, mereka akhirnya semuanya disebut sebagai Yehuda. 那么最后呢，总结起来被称为犹太人。 Rasul Paulus masih tahu dia adalah suku Benyamin. 那么使徒保罗还认得出自己是属于便雅悯支派。 Nah, saudara, pada zaman kelahiran Tuhan Yesus ada seorang nabiah, yaitu namanya Hana. 那么在耶稣的时代，有一个女先知名叫汉娜， Nah, dia masih tahu dia suku apa. 她还认识自己是属于什么支派。 Kalau nggak salah tulis, dia tahu dari suku Asher. 那么她是亚瑟支派。 Jadi saudara, ada yang memang masih tahu sukunya. 那还有一些人，他们知道自己属于什么支派， Tapi menurut saya sekarang sudah tidak pernah tahu lagi. 那么现在呢，可能已经完全不明白了。 Nah, saudara, kita lihat ini adalah peta di zaman Tuhan Yesus. 这是主耶稣时代的这个地图。 Ya, saudara, mengapa Yehuda masih dipelihara oleh Tuhan? 那为什么上帝仍然保守犹大支派呢？ Karena masih harus penggenapan, yaitu datangnya Yesus Kristus. 因为还要等待主耶稣来到的应验。 Jadi saudara, pada waktu itu masih terus dipelihara oleh Tuhan karena untuk menggenapi semua janji Tuhan di 上帝 perjanjian 仍 lama. 然保守他们，为要成就在旧约里面所说的应许， Yaitu kedatangan Yesus Kristus. 乃是主耶稣基督的来到。 Nah, karena itu ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan penebusan, 当主耶稣已经完成救赎的工 Yesus 作， katakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. 那么主耶稣说：“你要把福音传到世界地极， Kau menjadi saksiku di Yerusalem, Yehuda, Samaria, sampai ujung bumi. 你要在犹大地这到地极成为我的见证， Sehingga saudara, seluruh dunia ini adalah milik Tuhan. 以至于整个世界归属于上帝。” Nah, kita kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara. 那我们回到我要表达的这个中心。 Tuhan melalui Yesus Kristus 那么上帝借着耶稣基督 menjanjikan langit bumi baru buat kita semua orang 应 percaya. 许给我们所有相信的人有信天信地。 Yesus adalah Israel sejati. 那么主耶稣是真正的以色列人， Tidak ada lagi Israel sejati hanya di dalam Yesus. 没有其他的真以色列人，只有在耶稣基督里。 Jangan lagi saudara berpikiran Israel secara jasmani. 你们不要再想到按肉体来说的以色列人。 Paulus pernah mengatakan, 那保罗曾经说过， saudara, Israel yang penting itu bukan Israel secara badani. 那么
以色列的重要不是属于这个肉体的以色列人， tapi Israel secara rohani. 那是属灵的以色列， Yang terpenting bukan sunat secara jasmani, 不是肉体的隔离， tapi sunat rohani. 那是属灵的隔离。 Saudara, jadi inilah saudara, Yesus Kristus adalah puncak dari kegenapan itu. 那么主耶稣是整个应许的最高峰的成就。 Saudara, kita semua menantikan langit bumi 那 baru. 我们都等候着新天 Bahkan 新 kita 地， juga menantikan Yerusalem 那 baru. 我们也等候新的耶路撒冷。 Itu dikatakan di Wahyu 21 dan Betul. 22. 启示录第21、22章里面所提到的， Saudara, kalau Yerusalem sekarang 那现在的耶路撒冷， itu adalah Yerusalem secara geografi. 那是地区性的耶路撒冷。 Tapi berbeda dengan Yerusalem baru di Wahyu 21. 那么跟启示录里面所讲的新耶路撒冷不一样。 Dikatakan Yerusalem baru itu nanti di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir. 那么提到在新的耶路撒冷有一条河流出， Dan sebelah kanan kirinya akan tumbuh pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan. 那么左边右边会生长生命树。 Yerusalem sekarang nggak ada apa-apanya. 那现在的耶路撒冷没有什么， Yerusalem sekarang dari dulu pun sampai sekarang nggak ada sungai yang mengalir di tengahnya, nggak ada. 直到今天没有河流经过耶路撒冷城。 Jadi saudara, sebagai orang Kristen kita tidak boleh memikirkan Israel secara geografi. 那我们不能想到这个地区性的以色列， Kita harus memikirkan Israel secara rohani. 我们有思想属灵的以色列。 Yesus Kristus adalah Israel yang sejati. 主耶稣基督是真正的以色列， Dan di dalam Yesus Kristus itulah terbentuk orang-orang Israel. 那么在耶稣基督里面，我们被形成真正的以色列。 Semua suku bangsa yang percaya kepada Yesus termasuk adalah Israel sejati. 所有相信耶稣基督的人都属于真以色列人。 Saudara, inilah kita menantikan tanah perjanjian. 那这就是我们等候上帝的应许之地。 Saudara, tanah perjanjian itu bukan lagi Israel yang sekarang di Timur Tengah. 那么应许之地不是以现在在中东的以色列国， Tanah perjanjian yang saudara dan saya impikan adalah langit bumi baru. 你我所想象、所想望要的，那是新天新地。 Dan Yerusalem baru yang nanti akan dipenuhi dengan semua orang percaya. 新的耶路撒冷充满从各方来相信耶稣的人。 Janji yang kedua, 第二个应许， yaitu keamanan atas seluruh Kanaan. 那是对整个迦南地的暗语。 Saudara, Tuhan telah bersumpah kepada bapak leluhur Israel, 那么上帝已经跟他们的列祖 memberi 这个启示。 keamanan di seluruh negeri perjanjian. 要把平安赐给应许之地。 Saudara, luar biasa kata-kata yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. 那么在三节经文里面所提到的， Tuhan menyerahkan para musuh sehingga tidak tahan menghadapi Israel. 使他们四处平安，他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。 Padahal Israel nggak punya senjata. 以色列没有任何的这个武器， Padahal orang-orang Israel waktu itu tidak ahli berperang. 当时的以色列人也不善于战争， Mereka tidak punya kereta kuda. 他们没有这个战车。 Saudara, tetapi pada waktu itu herannya apa? Semua suku bangsa tidak tahan menghadapi Israel. 但很奇妙的，所有的外邦民族，他们不能在以色列人面前站立得住。 Saudara, itulah cara kerja Tuhan di masa lalu. 那上帝在过去怎样为他们征战？ Saya ingat Daud 然后我还记得这个大卫的故事， ketika mau melawan Goliat. 当他要面对歌利亚的时候， Daud coba pakai apa? Baju sirah untuk perang. 那么大卫他穿着这个扫罗给他的个劲装， Daud juga coba pakai apa? Pakai apa namanya pedang dan juga pakai apa namanya tameng. 用盾牌，用这个剑。 Saudara, tetapi keberatan.
但是呢，他穿在了以后觉得非常的重， Daud tidak bisa gerak. 他不能自由的行动。 Karena beda ya, Saul itu orangnya tinggi besar. 那因为扫罗是高大的人， Daud itu nggak tinggi besar, Nah, mungkin Daud- agak imut-imut 大 begitu. 卫是很小的。 Ya. Sehingga saudara ketika pakai baju perang dari Saul, waduh nggak bisa keberatan. 当他穿在这个扫罗的军装的时候，不适合。 Tapi saudara, Daud melawan Goliat dengan atas nama Tuhan. 那么大卫是靠着耶和华上帝的名来面对 Jadi 约书亚， Daud melawan Goliat bukan dengan pedang, dengan perisai, 不是用枪用盾牌， tetapi dalam nama Tuhan. 那是靠耶和华上帝的名。 Dia hanya pakai apa saudara? Pengumban. Akhirnya Goliat jatuh. 他用炮射来把歌利亚打倒。 Saudara kalau perhatikan hampir semua di perjanjian lama, 我们注意所有旧约的记载， cara kerja Tuhan yang ajaib. 那么上帝的作为很奇妙， Boleh dikatakan tidak memakai semua peralatan perang manusia. 可以说没有用人所有的进去。 Memang kadang-kadang Tuhan pakai itu. 有时候上帝会用一些， Kadang-kadang Tuhan pakai. 有时候上帝会用。 Saya ingat pada zaman Gideon. 在这个祭奠的时候， Pilih anak-anak muda yang pandai berperang. 你去选那个年轻的、聪明有为的 Wah, 人， begitu banyak. 太多了， Terlalu banyak. 太多了。 Menurut logika perang waktu itu, 按照当时这个战争的这个计划， kalau lawannya 10.000, 他们面对1万个人， minimal Israel juga harus 10.000. 那么以色列也要有1万个人。 Kalau bisa lebih banyak, 然后是可能会更多， supaya menangnya lebih mungkin. 让他们战胜的这个机会更大。 Tapi Tuhan tidak mau pakai logika perang. 但是上帝不要用这样的逻辑， Seleksi lagi. 再选， Akhirnya diseleksi. 再选， Coba suruh minum. 请他们喝水， Ketika mereka minum, bagaimana cara minumnya? 从他们喝水的方法就可以看到。 Akhirnya saudara, ketika Tuhan pilih cuma 300. 后来上帝选了300个人， Saudara, seringkali cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. 很多时候上帝的方法跟人的方法不一样。 Saudara boleh sih berpikir logis, 那我们可以逻辑的想法， tetapi berpikir logis tidak boleh menggantikan 但 Tuhan. 不能替代上帝的作为。 Jadi saudara, ini yang saya katakan, berpikir logis tidak boleh menggantikan Tuhan. 我们用逻辑的想法不能替代上帝。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 我 Tuhan. 们亲爱的弟兄姐妹， Keamanan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa 上 Israel. 帝把平安赐给以色列人， Sehingga para musuh gemetar tidak tahan menghadapi 以至 Israel. 于所有的敌人不能在他们以色列人面前站立得住。 Mengapa Tuhan memberikan keamanan? 为什么上帝给平安呢？ Tujuannya satu, 有一个目的， supaya Israel beribadah kepada Tuhan. 让以色列人可以敬拜上 Sehingga 帝， mereka berdedikasi kepada Tuhan. 让他们对上帝有一个信志。 Inilah mandat penciptaan. 这是上帝创造的一个命令。 Saudara, tujuan Tuhan menciptakan manusia. 上帝造人的目的， Engkau boleh bekerja, 你可以工作， kerjakan semua tanah-tanah ini. 你可以管理一切土地， Tapi ingat hari Sabat engkau beribadah kepada 但 Tuhan. 也记得安息日的时候要敬拜上帝。 Jadi sudah jelas sekali perintah Tuhan. 上帝的命令很清楚， Israel diberi keamanan 上帝把平安赐给以色列人， supaya mereka bisa mengelola tanah 他 perjanjian itu. 们可以管理这个应许之 Tapi 地。 ingat, ketika mereka sudah diberkati oleh Tuhan, mereka harus beribadah kepada 上 Tuhan. 帝赐福给他们以后，他们要敬拜上帝。 Saudara, tapi Israel sudah hancur lebur. 但是以色列人已经完全败坏了。 Dan Yesus Kristus telah menggenapi itu semua. 那么耶稣基督已经成就了一切。 Dan saudara dan saya harus ingat satu hal. 你我必须要记得一样事情， Melalui Yesus Kristus, Tuhan telah menaklukkan musuh utama manusia. 那么靠着耶稣基督，上帝已经制服了我们最大的敌人， Iblis, maut, dan dosa. 那
那是罪、撒旦、死亡， Saudara, inilah musuh kita. 这是我们的仇敌。 Iblis, maut, dan dosa. 撒旦、罪恶还有死亡， Saudara, iblis telah dikalahkan. 魔鬼已经被打败， Maut telah dimatikan. 死亡也已经被制服了。 Sengat maut tidak berkuasa lagi atas 那么 kita. 罪的权势不能再辖制我们， Dan dosa pun sudah dikurangi kuasanya. 那么罪也已经被制服了。 Saudara, sebagai orang Kristen, 成为基督徒， semua dari semua bangsa, 我们从世界各地来的信主的人， mari kita berdedikasi dalam hidup kita. 让我们在生活中对主有信心， Mari kita setia beribadah kepada 让我 Tuhan. 们忠心的敬拜上帝。 Saudara, keamanan itu hanya ada di dalam Tuhan. 那么真正的平安是在耶稣基督里 Tentu saudara, rumah kita kalau bisa ada pagar. 啊。我们家里有围墙， Tentu saudara, rumah kita harus dikunci. 那我们要把守我们的家。 Saudara, tidak mungkin oh aman di dalam Tuhan, rumah kita dibuka semuanya. 那你不能说在耶稣里面，在主里面有平安，我们就打开我们的家门。 Ya enggak begitu 也 saudara. 不是这样的想法。 Hanya manusia yang mengerti bahwa kalau dia tidur dia harus aman. 那只有人才能够想到，在睡觉的时候有平安。 Tapi saudara, sebetulnya binatang pun mereka punya sarang. 那么动物也有它们的住处， Serigala pun punya liang. 那么连这个狐狸也有洞， Istilah tempat yang bisa mengamankan mereka 就 dari 是说 musuh-musuh. 有一个安全的地方，脱离这个仇敌。 Sebetulnya nggak salah. 当然这是不错的。 Saudara, 2 minggu lalu ketika saya khotbah tentang Tuhan tempat perlindungan. 2个礼拜前，当我讲到上帝是我们的避难所， Saudara, di Israel itu banyak gurun-gurun, banyak goa-goa. 那么在以色列地有很多这个山洞。 Saudara, Daud dulu waktu lari dari kejaran Saul. 当大卫逃避这个扫罗王的追赶， Daud itu pindah-pindah dari goa yang satu ke goa yang lain. 他也从这个山洞里面躲避到另外的山洞里， Itu wajar. 这是很正常的。 Tetapi Daud sadar satu hal. 那么大卫醒悟到一件事情， Kalau bukan Tuhan yang melindungi, 若不是上帝来看顾， kalau bukan Tuhan yang menolong dia, 若不是上帝来帮助， dia pasti sudah tertangkap oleh Saul. 他肯定已经被扫罗抓住。 Mengapa? 为什么？ Pasukan Saul lebih banyak daripada pasukan yang menyertai Daud. 因为扫罗的兵士比跟随大卫的人更多。 Waktu itu Saul masih raja. 当时呢，扫罗是一个王， Yang ikut Daud cuma berapa puluh orang. 那么跟随大卫的才几十个人， Tapi semua Israel tahu Saul adalah raja, 但是所有的以色列人都知道扫罗是王， bukan Daud. 不是大卫。 Jadi sudah Saul pergi kemanapun pasti akan mudah ditangkap. 所以大卫无论逃到什么地方，就很容易被找到 Karena 的。 pasukan dari Saul lebih banyak, berlipat-lipat 因为 dibandingkan 扫罗 Daud. 的这个跟随者比大卫更多， Itulah kalau Daud selalu katakan Tuhan tempat perlindungan. 所以大卫常常说：“上帝是我的避难所。” Tidak pernah Daud mengatakan goa ini, gunung ini tempat perlindungan. 大卫 Tidak 从 pernah. 来没有说这个山洞是我的避难所。 Jadi sudah kita harus begitu juga. 那我们也应当如此， Kita memang tinggal di rumah kita. 是我们住在自己的家里面。 Memang rumah kita kalau bisa banyak keamanannya. 当然，我们要维护家里的平安。 Bahkan ada di antara kita yang mungkin rumahnya sampai dijaga oleh security. 那么有一些人，我们也有这个保安来看守， Tidak apa-apa, 无所谓， tidak salah. 没有错。 Saya tidak menyalahkan saudara. 我们没有错怪你们。 Apalagi kalau rumahnya besar sekali. 况且若是你们的家很大， Sampai kemudian harus ada anjing yang juga 并 mengawasi. 且还有这个狗来帮忙看守， Tidak salah. 但不错的。 Tapi saudara dan saya harus punya iman kepada Tuhan. 但是我们必须对上帝有信心。 Kita tetap katakan
Tuhanlah perlindunganku. 我们仍旧要说，耶和华是我的避难所。 Jadi kita harus terus berdoa kepada Tuhan. 我们不断的祷告， Waktu berdoa pun mengatakan, 当我们祷告的时候， Tuhan memang ada security di rumah saya. 神啊，我有保安的人， Tolong Tuhan supaya security saya tidak lengah, tidak tidur. 也求你帮助，让这个保安人员不疏忽、不打瞌睡。 Tuhan memang di rumah saya ada anjing yang menjaga. 是我家里有养狗， Tapi tolong supaya anjing saya pun bisa Tuhan pimpin. 也求主这帮助这个狗也可以好好的看守。 Jadi jangan seperti orang Farisi. 也不要像法利赛人。 Aku bersyukur Tuhan, 让我感谢上帝， sudah ada security. 已经有了这个保安人员。 Aku bersyukur Tuhan sudah ada anjing 我感谢 penjaga. 上帝已经有了狗来看 Bersyukur 守。 Tuhan uang saya banyak 感谢有很多的钱， bisa menyewa security. 可以雇这些保安人员。 Tidak boleh begini. 我不能这么做， Kita harus terus bergantung kepada 我 Tuhan. 们不断的依靠我们的上帝 Itu， artinya sudah selalu hidup di hadapan Tuhan. 说明我们是活在上帝面前。 Jadi saudara, Tuhan sudah menggenapi di zaman Yosua 上帝已经在约书亚的时代 tanah 成就 perjanjian. 他的应许之地。 Tanah perjanjian sudah diberikan. 那个应许之地赐给以色列人， Keamanan juga Tuhan berikan. 把这个平安赐给他们。 Tapi apakah Israel aman terus 那么以色列人是否一直的平安呢？ ketika mereka menyangkal Tuhan? 当他们离去上帝 Ketika 的时 mereka 候， tidak setia kepada 当他 Tuhan. 们对上帝不忠心的时候， Kerajaan utara tadi 10 suku 刚才我们提到了北方的12个支派 dihancurkan 被外邦民族所毁灭， dan bercampur baur dengan bangsa lain. 跟其他的民族混杂， Saudara, sudah tidak ada lagi. 已经不再存在了。 Kemudian suku Yehuda, 那么南方的犹大国， kira-kira hampir 200 tahun kemudian, 大概200年以后， kemudian mereka juga ditaklukkan dan dibuang ke Babel. 他们也被巴比伦所俘虏去了。 Memang mereka sempat dikembalikan ke 是 tanah 的，他 berjaya. 们有机会回来， Tapi itu semata-mata untuk menunggu sampai Yesus. 那是要等候主耶稣的来到。 Dan ketika Yesus sudah datang ke dunia, 当主耶稣来到世界上， menggenapi semuanya, 成就了所有的应许， menurunkan Roh Kudus, 把圣灵赐下来， beritakan Injil ke seluruh dunia, 把福音传到地极， supaya semua orang di dalam Yesus. 让所有在耶稣基督里面的 Dan 人， disinilah kita sedang menantikan langit bumi baru, 那我们就等候新天新地， Yerusalem baru. 新的耶路撒冷。 Nanti langit bumi baru dan Yerusalem baru, 那么新的耶路撒冷、新天新地来到， semuanya aman sentosa. 那我们就真正进入这个平安。 Karena Tuhanlah yang menjadi penguasa seluruh langit bumi baru dan Yerusalem 上 baru. 帝真正管理新耶路撒冷，还有新天新地， Tidak ada lagi dosa, 不再有罪恶， tidak ada lagi maut. 不再有死亡。 Iblis sudah dihukum selama-lamanya 那么 di 魔 neraka. 鬼已经受到刑罚。 Saudara, inilah janji Tuhan 这 kepada 是 kita. 上帝给我们的应许。 Janji Tuhan sudah digenapi di zaman Yosua. 那么上帝的应许在约书亚的时代成就了。 Tapi janji Tuhan yang kekal itu akan digenapi yang akan 那 datang. 么上帝永远的应许也将来要成就。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. 天父，感谢你给我们的话语， Berkatilah supaya pengertian kami semakin utuh, 让我们对你的话语完全的领受， sesuai dengan firman Tuhan. 合乎你自己的应许。 Israel pernah menikmati tanah perjanjian dan perdamaian. 以色列人曾经享受这个应许之地和平安， Tetapi Tuhan semuanya telah berakhir. 那么所有的已经过去了。 Karena semua nubuatan perjanjian lama telah digenapi di dalam Yesus Kristus. 因为一切
Baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain harus percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah Israel sejati. Dan Yesus Tuhan telah menjanjikan langit bumi baru. Yerusalem baru. Di mana itulah tanah perjanjian yang kekal. Dan keamanan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Hidup kami di dunia ini Tuhan sementara. Kami tidak boleh terpaut dengan dunia ini. Kami harus memikirkan langit bumi baru. Memikirkan Yerusalem baru. Di mana Tuhan nanti akan memberikan tempat tinggal buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk perjamuan kudus.